Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhyikum bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama berhimpun bersolat berjemaah, solat zuhur, dan kita beriktikaf di masjid. Mudah-mudahan amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan hari ini merupakan hari yang ke-9, Masya Allah Tabarakallah. Tak sangka sedar dah 9 hari kita berpuasa. Baiklah, tajuk kuliah zuhur pada hari ini yang saya ingin sampaikan ialah Fiqh Ramadan, adab-adab dan sunat berpuasa. Di dalam maqalah Syekh Yusuf Abu Hussein, iaitu mantan mufti Jordan, dia telah meletakkan beberapa adab dalam berpuasa ini. Yang pertama, al-harsu ala sahur wa ta'khiruhu. Yang pertama, menjaga sahur dan melewatkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-suhur barakah, fala tad'uhu walau anna yujarrah ahadukum jur'atan ma'in. Bersahurlah, kerana bersahur itu ada keberkatannya. Janganlah kamu tinggalkannya walaupun dengan seteguk air. Itu dia. Maknanya kita digalakkan dalam kita nak bersahur, kita digalakkan mengakhirkan sahur itu walaupun dengan seteguk air ataupun kurma, sebutir kurma. Waktu sahur itu bermula daripada akhir malam sebelum waktu subuh sehingga terbit fajar as-sadiq. Sunnah untuk kita melewatkan waktu sahur sehingga hampir kepada waktu subuh, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tasahharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma kumna ila as-salah qultu kam kana qadru ma bainahuma qala 50 ayah. Kami telah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bangun untuk mendirikan salat. Aku telah bertanya, berapakah jarak antara keduanya? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, dalam kadar 50 ayat. Riwayat Muslim. 50 ayat di dalam hadis ini bermaksud kadar tempoh bacaan ayat Al-Quran tersebut lebih kurang persamaannya dengan kadar waktu antara imsak, iaitu waktu berhati-hati, dengan kadar waktu subuh. Kalau kita macam hari ni, sebelum subuh tu dia ada satu azan dalam kadar lebih kurang 1 jam. Tuan-tuan dengar azan tiba-tiba dalam pukul 5 pagi tu, jangan terkejut pula, jangan fikir terlepas sahur. Itu azan pertama dilaungkan nak menunjukkan waktu untuk bersahur, waktu dalam keadaan berjaga-jaga, ya. Keberkatan bersahur ini ditunjukkan dalam hadis terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama, keberkatan syar'iyah, iaitu keberkatan dalam mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat ganjaran dan pahala penyebab kepada berzikir, berdoa, beristighfar pada waktu sahur yang merupakan waktu yang mustajab doanya. Jangan lupa waktu sahur kita berdoa, beristighfar, kenangkan balik dosa-dosa yang kita pernah lakukan sebelum ini. Kita bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, kerana pada waktu itulah doa-doa kita mustajab. Ya, doakanlah kebaikan, doa permudahkan urusan dunia akhirat, doa dijauhkan segala bala petaka, merbahaya dan sebagainya. Kerana waktu sahur itulah antara waktu-waktu yang paling mustajab. Yang kedua, keberkatan badaniah, iaitu keberkatan pada sahur tersebut memberikan bekalan nutrien dan tenaga kepada badan serta menguatkan semangat untuk berpuasa dan menahan diri daripada melakukan perbuatan yang tak baik
disebabkan oleh lapar. Apabila kita lapar ni macam-macam kita akan lakukan. Sifat marah kita ni akan meluak-luak, tidak sabar tu akan menjadi-jadi, kerana dalam keadaan lapar ini nafsu kita bergelora. Jadi dengan berpuasa ini, dengan bersahur ini, dengan ada nutriennya masa kita bersahur, akan menjaga kita daripada sifat-sifat yang terkeji itu. Yang kedua, kata Mufti Syekh Yusuf Abu Husin lagi, adab yang kedua, kaful lisanu 'anil muharramat, iaitu menjaga lidah daripada perkara-perkara yang diharamkan, iaitu seperti al-ghibah, an-namimah dan az-zuri. Al-ghibah iaitu mengaibkan orang lain dengan mengeluarkan kata-kata atau isyarat kotor, seperti mencarut, menghina, merendah-rendahkan seseorang sehingga boleh menjatuhkan maruah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasiyamu junnah, wa idza kana yawmus sawmi ahadukum fala yarfasu wa la yaskhab, fa in sabbah ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im." Puasa ialah perisai. Jika kamu sedang berpuasa, janganlah kamu berkata kotor, janganlah kamu mengherdik. Apabila seseorang yang mengumpat atau memusuhi kamu, katakanlah inni shaim, aku berpuasa. Orang ajak bergosip, minta maaf saya berpuasa hari ini. Orang ajak buat fitnah, minta maaf saya berpuasa hari ini. Ya. Yang kedua, an-namimah, mengadu domba, mengkhabarkan keburukan seseorang kepada orang lain dan menghasut sehingga menimbulkan permusuhan antara mereka. Yang ketiga, az-zuri, sumpah dan saksi palsu. Kononnya dia dah jumpa dah malam Lailatul Qadar, baru 9 hari dah jumpa dah malam Lailatul Qadar. Ya, padahal dia tak jumpa pun, dia mengaku saja nak tunjuk dia bagus. Bersaksi palsu juga merupakan satu benda yang ditegah oleh agama. Man lam yada'a qaulun zawri wa 'amila bihi falaysa Allahu hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat pendustaan, maka Allah Subhanahu wa taala tak tengok pun, tak lihat pun dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman dia. Allah tak tengok amalan puasanya. Jangan bawa main-main. 3 perkara ni, ya, al-ghibah, an-namimah, az-zawri. Ya, jangan kita sekali-kali melakukan perkara ini, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan al-Mubarak. Apatah lagi bulan lain pun sama juga. Ya, bulan Ramadan rugilah kita buat amalan, banyak amalan, tiba-tiba 3 perkara ni ada dalam diri kita, rugi puasa kita. Allah tak tengok pun apa yang kita buat ibadah dalam bulan puasa ini. Ya, Ustaz, tapi kalaulah benda tu melibatkan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan jabatan, contohnya lah ada kawan kita yang salah gunakan kuasanya ataupun tidak amanah, pecah amanah dan sebagainya. Dia gunakan kesempatan ini untuk berikan projek kepada adik dia, ada kepentingan. Contohnya, boleh tak saya beritahu kawan saya nak minta pendapat? Dipanggil ribah tak? Tak, itu ribah yang dibenarkan oleh Islam. Kena beritahu. Minta pendapat, okey tak apa, kita beri nasihat kepada dia. Ada orang yang cuba membuat satu kesalahan, kita tak tahu macam mana dia ni salah ataupun tidak. Kita bertanya kawan-kawan kita, apa pandangan anda? Apa pendapat tuan? Apa pendapat kamu, ya, tentang orang yang buat salah ni? Itu dikira ribah juga, sebab dia cerita kesalahan orang lain, dia cerita tentang keaiban orang lain. Tetapi itu dibenarkan sebab dia melibatkan perkara amanah. Boleh, ya. Tetapi hanya apa yang dilakukan, tak boleh melebih-lebih. Dia ni sebab sebab nak buat ada kepentingan ni, sebab dia nak projek itu ini, kita saja tambah-tambah. Itu tak boleh, diharamkan. Kita cerita apa yang berlaku sahaja. Dan apabila berlaku, kita kena beri nasihat. Kalau dia tak nak dengar nasihat, barulah disusuli dengan tindakan. Itu dia. Yang ketiga, ta'jilul fitr, iaitu mempercepatkan berbuka puasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu fitr. Kekalkanlah umatku dengan kebaikan sebagaimana mereka mempercepatkan berbuka puasa. Yang keempat,
al-i'tikaf wal qiyam Ramadan wa ada'u salatut tarawih, iaitu beriktikaf di masjid, menghidupkan Ramadan dan mendirikan solat sunat tarawih. Ya, tuan-tuan yang datang daripada pukul 1 tadi sebelum menunggu azan sampai sekarang dah niat iktikaf belum? Dah niat ke belum? Kalau belum, niat sekarang. Mudah-mudahan kita dapat pahala beriktikaf. Ya, dan beriktikaf tu ada rukunnya. Apakah rukun dia? Ya. Yang pertama, al-mu'takif, orang yang melakukan i'tikaf. Ya, mestilah Islam, berakal, suci daripada hadas kecil dan besar. Yang kedua, masjid. Beriktikaf mesti di masjid. Beriktikaf bukan di musalla. Beriktikaf bukan di surau. Syarat dia masjid, baru dinamakan sebagai i'tikaf. Ya, beriktikaf bukan dekat shopping komplek. Hari ni nak beriktikaf dekat shopping komplek lah. Tak beriktikaf namanya. Beriktikaf mesti di masjid. Yang ketiga, mesti dengan niat. Kalau tak niat, dia tak beriktikaf. Duduk saja je. Tadi saya duduk kat masjid lebih kurang setengah jam. Kira iktikaf lah tu. Tapi tak niat, tak kira juga sebagai i'tikaf. Yang keempat, menetap sekurang-kurangnya melebihi 2 tomak ninah. Macam mana kita keadaan tomak ninah rukuk serta tomak ninah? Rukuk tu kita tak terus baca kan? Kita dalam beberapa kadar baru kita baca. Macam itulah. Duduk dalam beberapa second pun dikira sebagai beriktikaf. Ya. Baiklah. Yang kedua, berpakaian bersih. Adab kita nak beriktikaf dalam masjid, duduk dalam masjid mestilah berpakaian bersih. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah seperti setiap kali memasuki masjid. Macam kita nak jumpa dengan orang-orang besar, macam kita nak pergi sesuatu keraian, kita menggunakan pakaian paling cantik, paling bagus. Begitu jugalah kita berada di dalam masjid. Pakaian mestilah pakaian terbaik. Ya, okey. Yang ketiga, jauhkan diri daripada makan makanan yang berbau. Bulan puasa ni tak ada dah, kan? Tapi manalah tahu sahur tadi kita makan benda-benda yang berbau, kau boleh janganlah, elakkanlah masuk dalam masjid. Ataupun kalau sebelum masuk masjid, pastikan kita berkumur. Ataupun sebelum bermulanya berpuasa tu, kita orang cakap bersiwak. Ya? Okey. Yang keempat, masuk masjid dalam keadaan berwuduk. Sebaiknya sebelum memasuki ruangan solat, pastikan diri kita dalam keadaan yang suci berwuduk. Yang kelima, mulakan masuk dengan kaki kanan dan keluar kaki kiri. Tadi masuk kaki kanan ke kaki kiri? Ke tangan dulu? Kita kadang-kadang main masuk je. Jadi kita kena peliharalah adab-adab masuk dalam masjid ni. Ketika memasuki masjid, hendaklah memulakan dengan kaki kanan. Begitu juga apabila kita melangkah ke tempat-tempat yang mulia yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min sunnati idza dakhaltal masjid an tabda'u bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'u bi rijlika yusra." Dalam kitab Mustadrak, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, termasuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk dalam masjid perlulah didahului dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. Okey. Yang keenam, membaca doa dan keluar ke dalam masjid. Masuk masjid kena baca doa. Ni kadang-kadang kita lupa main masuk, tangan ada handset, tak sedar tiba-tiba dekat dalam masjid. Bacalah, masuk je dalam masjid baca Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid baca Allahumma inna as'aluka min fadlik. Mudah je doa dia. Budak-budak tadika prasekolah pun boleh baca doa tu. Rugi kalau kita tak buat di bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Yang ketujuh, memberi salam kepada ahli masjid. Masuk masjid jangan buat dono je. Masuk masjid, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sebab antara sifat-sifat ahli syurga ni, dalam syurga Allah SWT sebut dalam Quran, salama, yaqulu salama salama. Ahli syurga ni apabila berjumpa, dia akan mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nak jadi ahli syurga tak? Nak jadi ahli syurga kan ikut cara ahli syurga. Jumpa sama-sama, Assalamualaikum.
Jangan orang tengah sembahyang kita pun beri salam. Tengah Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kan? Tengok kebetulan berselisih kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jangan kita Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak ada makna tu. Assalamualaikum. Ya? Kemudian tidak lalu di hadapan orang yang sedang solat. Ni benda yang selalu berlaku. Tengah-tengah orang tu sembahyang, kita lalu selamba je kat depan dia. Yang solat sunat pun satu hal. Dia tak letak sitrah ataupun benda-benda yang boleh menghalang orang ganggu dia di hadapan. Kau boleh kalau nak solat sunat ke dalam keadaan ruang yang begitu besar ni, carilah di belakang tiang ke, di tepi-tepi supaya orang tak ganggu, tak lalu lintas di hadapan. Ya. Yang kesembilan, melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid. Datang-datang janganlah duduk termenung je tunggu waktu solat. Solatlah sunat tahiyatul masjid. Iza dakhala ahadukum masjidan fala yajlisu hatta yusalli raka'ataini. Apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sehingga selesai dia solat sunat tahiyatul masjid. Baiklah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian solat sunat tarawih. Pensyariatan solat sunat tarawih dapat dilihat melalui sebuah riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fil masjid fa shalla bi salati bihi nasun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datangnya malam Ramadan, baginda akan pergi ke masjid. Ada riwayat mengatakan Rasulullah akan balik dulu. Dalam beberapa jam Rasulullah datang balik ke masjid, maka Rasulullah SAW dan dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Summa shalla minal qabilatan faqasran nas. Hari kedua Rasulullah datang, semua ikut, penuh masjid. Solat sunat tarawih lah tu. Hari pertama datang 2-3 orang ikut. Hari kedua penuh masjid. Kita hari pertama penuh masjid. Hari kedua, ketiga, keempat, lima sampai hari ke-10 kurang orang. Terbalik dah tu. Tu dia. Summa jatama'u min al-lailati ats-tsalitsah wa ar-rabi'ah. Berikut hari yang keempat, yang kelima dan seterusnya. Falam yakhruju ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala. Satu ketika Rasulullah sallam dia tak solat seperti mana yang baginda buat, iaitu solat sunat tarawih. Duduk diam je. Ya. Qad ra'aitu allazi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruj ilaikum. Ya, Rasulullah cakap apa? Sesungguhnya aku telah melihat apa yang kamu semua lakukan. Rasulullah tahu kamu tengah tunggu aku sedang mengimamkan solat sunat tarawih. Ya. Kemudian Rasulullah cakap apa? Wa lam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa, aku tidak menghalang dan tidaklah yang menghalang aku keluar daripada kamu melainkan aku takut. Inni khasyitu an tufrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Aku bimbang jika aku teruskan solat ini tiap-tiap hari sampai penghujung Ramadan, dia akan menjadi kefarduan ke atas umatku sehingga hari ini. Jika Rasulullah SAW hari pertama dia solat sunat tarawih, hari kedua solat sunat tarawih, hari ketiga solat sunat tarawih, hari keempat sehinggalah hari yang ke-30 ataupun hari yang ke-29 akhirnya Ramadan, hari ini kita telah diwajibkan solat sunat tarawih, tapi Rasulullah tak buat. Sebab apa? Rasulullah SAW faham keadaan dan kemampuan umatnya. Ada yang uzur, ada yang bekerja malam, ada yang kerja jauh, bermusafir membawa barang-barang dagangan. Sebab itulah solat ini boleh dilaksanakan mengikut kemampuan. Nak buat 20, buat, tak ada masalah. Nak buat 8, buat, tak ada masalah. Ya, tak mampu buat lepas isyak, buat masa 2/3 malam. Tidur kejap, rehat, bagi tenang. Ya, lepas tu bangun balik lebih kurang pukul 4, buat solat sunat tarawih. Ataupun sambung yang tadi yang kita solat berjemaah dengan imam lepas solat isyak tadi, buat 8, sambung kat rumah sampai 20. Ya, tak jadi masalah. Yang kelima, hendaklah bertadarus Al-Quran. Antara adab-adabnya adalah bertadarus Al-Quran. Rasulullah SAW bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Wa kana Jibrilu yalqa'u fi kulli lailatin min syahri Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Jibril menemui baginda di setiap malam di bulan Ramadan untuk bertadarus, mempelajari Al-Quran. Bertadarus bermakna bertalaki dan bermusyafahah. Ada yang baca dan ada yang semak. Bukan berarti buat WhatsApp group,
ya, lepas tu letak nama-nama ikut juzuk, kan? Sekarang ni dah ada macam-macam grup, grup office, grup taman, grup apa lagi kita ada? Grup apa? Grup taman, grup surau, grup keluarga. Hari ni kita buat satu list, siapa nak baca juzuk berapa. Itu bukan tadarus Al-Quran. Tadarus tu ada yang baca, ada yang menyimak. Ada yang baca, ada yang menyimak. Itu tadarus. Yang tu cuma taqra'ul Quran. Salah tak ustaz buat macam tu? Tak salah, tapi bukan nama tadarus. Tadarus tu baca, semak, baca, semak. Betulkan tajwid, betulkan sifat-sifat huruf dan sebagainya. Baiklah, sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita jadikan pengajaran dalam kehidupan kita dengan memelihara adab-adab kita di dalam masjid. Ya, tak salah nak beriktikaf, nak tidur dalam masjid, tapi pastikan kita menjaga adab-adabnya. Ya, kalau nak tidur dalam masjid, ya, kalau dibenarkan, ya, pastikan kaki kita jangan melunjuk ke kiblat. Ya, janganlah tidur kita meniarap, supaya kita ini supaya kita ini berakhlak dengan akhlak yang baiklah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Akhir kata aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.